Tahun baru 2024 sudah tiba. Kesyukuran dan kemuliaan abadi kepada Bapa Surgawi An Sang Hong dan Ibu Surgawi Yerusalem Baru kerana membenarkan kita ibadah hari ini untuk memperingati ulang tahun kelahiran Kudus Kristus An Sang Hong ke-106. Jika Bapa tidak datang ke bumi ini, adakah kita akan ada keselamatan? Setiap kali kita memikirkan hal ini, kita tidak dapat menyatakan betapa hebat dan menakjubkan kedatangannya ke bumi dengan perkataan, kita sangat bersyukur. Hari ini ialah hari mulia, apabila semua malaikat di surga bersukacita. Semua bangsa di bumi sepatutnya bergembira dan menerima kedatangan Tuhan ke bumi. Namun, ada tertulis, dia ada di dalam dunia, tetapi dunia tidak mengenal atau menerimanya. Untuk menyelamatkan anak-anak, Bapa menubuhkan perjanjian baru, serta memulihkan hukum dan peraturan yang telah dimusnahkan. Dia berjalan di jalan ramalan, memenuhi ramalan 37 tahun tahta Daud. Jika Bapa tidak datang ke bumi ini, kita tidak akan mengetahui Paskah perjanjian baru. Kita tidak dapat membayangkan pengampunan dosa dan kehidupan kekal, atau mengharapkan syurga. Dulu, kita hidup sia-sia di bumi ini. Namun, Kristus An Sang Hong datang sebagai protagonis ramalan pada zaman ini. Dia memancarkan cahaya kehidupan dan biar bunga-bunga kehidupan mekar. Hari ini ialah hari kita anak-anak Sion harus bergembira dan bersukacita. Apabila kita melihat ramalan Alkitab tentang Kristus An Sang Hong yang datang ke bumi ini pada zaman Roh Kudus, buku Ibrani bab 9 tertulis, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Bagaimanakah apabila dia datang buat kali pertama? Pada masa itu, walaupun orang Majus dari timur, bukan orang Yahudi, mereka menyatakan bersyukur atas kedatangan Kristus ke bumi dengan mempersembahkan emas, kemenyan dan mur, seperti rekod dalam Alkitab, bukan? Gembala-gembala yang menjaga domba-domba di padang diberitahu oleh malaikat-malaikat tentang kelahiran Yesus Kristus. Lalu mereka pun datang menyembah bersama-sama. Kini, kita hidup bukan pada masa kedatangannya yang kali pertama, tetapi pada masa kedatangannya yang kali kedua, apabila kerja penginjilan diselesaikan. Saya harap tahun 2024 akan menjadi tahun yang hebat, apabila kita dapat mengikuti jalan Bapa dan Ibu dengan mengamalkan ajaran mereka. Mari kita lihat buku Matius bab 2 ayat 9. Bab 2, ayat 9 tertulis. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu, sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendahnya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Betapa bersyukur dan mulianya kedatangan Tuhan, sehingga 3 orang Majus dari timur itu sujud menyembah Yesus, serta mempersembahkan hadiah seperti emas, kemenyan, dan mur. Kita dapat melihat rekod ini dalam buku Matius bab 2. Mari kita lihat buku Lukas bab 2 ayat 4. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, kerana ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya ditaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya,
yang sedang mengantung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, kerana tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu, ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Apakah kesukaan besar yang disampaikan oleh malaikat? Teruskan membaca ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentera surga yang memuji Tuhan. Katanya, "Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi antara manusia yang berkenan kepadanya." Malaikat berkata, "Aku memberitakan kesukaan besar di bumi ini." Dan berita itu ialah Yesus Kristus dilahirkan di bumi ini dalam badan manusia. Hari ini ialah hari yang sangat gembira bagi kita, dan hari yang betul-betul penting. Kita harus berkongsi kegembiraan ini dengan semua bangsa di seluruh dunia. Tuhan berkata bahawa Dia akan datang buat kali kedua ke bumi ini untuk menyelamatkan anak-anaknya, bukan? Jika Yesus tidak datang ke bumi ini pada 2000 tahun dahulu, adakah perjanjian baru akan ditubuhkan? Kerana Tuhan datang, perjanjian baru dapat ditubuhkan di luangan atas bilik Markus. Sama ada dunia tahu atau tidak, Dia menubuhkannya menurut ramalan. Jadi, kita harus beritahu semua bangsa di seluruh dunia berita bahawa Tuhan sudah datang dalam badan ke bumi ini dan memekahkannya yang datang ke bumi pada zaman Roh Kudus ini. Ini betul-betul kesukaan besar bagi manusia. Tuhan sudah datang. Apakah yang Tuhan suruh kita lakukan dengan kesukaan besar ini? Dia suruh kita memberitakannya di Samaria dan sampai ke hujung bumi. Tuhan yang datang pada zaman Anak dan pada zaman Roh Kudus adalah sama. Janganlah zaman ini menjadi Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Kita harus mengubah zaman ini apabila semua orang di dunia menerimanya. Untuk berbuat demikian, kita harus menginjil kepada orang yang belum mengetahui berita ini. Jika Tuhan tidak datang ke bumi ini, dapatkah kita diselamatkan? Tidak. Mengapakah kita begitu pasti? Buku Ibrani pasal 9 ayat 28 tertulis bahawa Dia datang untuk mengurniakan keselamatan. Jadi apakah yang akan berlaku jika Dia tidak datang? Akhirnya, kita tidak akan memperoleh keselamatan, bukan? Kita tidak akan tahu di mana kehendak Tuhan. Walaupun perintahnya direkodkan dalam Alkitab, tiada orang akan faham sepenuhnya. Jika Dia tidak mendedahkan semuanya, dapatkah kita membezakan segala sesuatu? Sebelum Bapa datang, adakah anda tahu kepentingan kebenaran perjanjian baru? Sebelum anda menerima ajarannya, tahukah anda nilai hari Sabat? Tahukah anda bahawa Christmas ialah peraturan Dewa Matahari? Namun, sebenarnya, itu bukanlah perintah Tuhan. Dulu, kita berada dalam situasi seperti itu. Namun, kini kita mengetahui kebenaran kerana Bapa datang ke bumi ini dalam badan. Bukan? Buku Yesaya 41 ayat 10 tertulis, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau.
Aku akan menolong engkau. Ayat ini sama dengan firman dalam buku Matius 48. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jika Tuhan tidak datang ke bumi ini dan memberikan kita ajarannya, apakah kita cari kebenaran kehidupan Tuhan sendiri? Hal itu pasti adalah mustahil. Jadi Rasul Yohanes menulis di dalam buku Wahyu bab 5 bahawa tiada orang di bumi dapat menyampaikan kebenaran Tuhan dengan betul. Oleh itu, dia menangis dengan amat sedih. Lalu salah seorang penatua berkata, janganlah menangis. Apabila tulas Daud, yaitu Yesus Kristus datang, dia akan membuka gulungan kitab dan 7 meterainya. Janganlah risau. Kalau begitu, betapa pentingnya kedatangan Bapa ke bumi ini buat kita. Jika dia tidak datang, apakah perjanjian baru yang sudah rosak dipulihkan? Apakah Paskah dipulihkan? Apakah hari Sabat dipulihkan? Apakah perayaan dipulihkan? Tanpa perayaan, hari Sabat atau Paskah, apakah Sion ditubuhkan? Sion tidak dapat ditubuhkan. Ramalan tertulis, mengungsi ke Sion. Apakah jenis Sion yang kita harus mengungsi? Jadi Nabi meramalkan, orang akan menggembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan. Bukan? Jika kita tidak bertemu dan menerima Kristus yang datang kali kedua, kita akan menjadi letih semasa mencari kebenaran. Mengapa? Kerana tiada tempat lain boleh mendengar kebenaran. Hanya tunas Daud dapat membuka gulungan kitab. Kalau begitu, betapa bertuahnya kita berkumpul di sini pada hari ini. Seperti ramalan buku Mika bab 4 yang mengajar kita jalan-jalannya, kita telah diajar olehnya. Kita sudah datang ke Sion dan diajarkan perjanjian baru. Selain itu, kita juga sudah dibaptis dalam kebenaran perjanjian baru, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan siapakah yang membuktikan ibu syurgawi, yaitu realiti kehidupan? Bapa datang ke bumi ini buat kali kedua dan berkata, ada seorang akan datang selepasku. Walaupun Bapa ialah Mesias, dia menjalankan misi Elia dan memberitahu kita seorang penyelamat yang lain. Lebih-lebih lagi, dia meninggalkan kesaksian ini. Elisha mengikut siapa? Elia. Yosua mengikut Musa. Petrus mengikut Yesus. Dan aku mengikut ibu. Bapa meninggalkan kita nota tulisan tangan ini. Jika Bapa tidak datang ke bumi pada zaman ini, apakah anda mengetahui kebenaran Tuhan Ibu? Ini bukanlah kebenaran yang difahami walaupun anda beratus-ratus kali baca Alkitab. Hanya siapa dapat mengajar kebenaran ini? Dari sudut ramalan, Adamlah yang membuktikan kewujudan Hawa. Jika kita membaca Alkitab dalam kegelapan, maka susah untuk membezakan depan dan belakang. Yang mana ialah ramalan, perumpamaan, wahyu, atau kenyataan. Kita mungkin hanya melihat teks dengan mata, tetapi tidak memahami makna yang tersembunyi. Namun, siapa sudah datang? Tunas Daud akan datang dan membuka gulungan kitab ini. Alkitab yang dimeteraikan sudah dibuka agar semua orang dapat memahaminya. Jadi, tidakkah anda memahami kebenaran Ibu Yerusalem, Ibu sumber air kehidupan, dan keluarga syurgawi dan keluarga bumi? Jika Bapa tidak datang ke bumi ini, anda atau saya tidak akan dapat memahami semua kebenaran ini. Sesungguhnya, Bapa datang ke bumi ini untuk memberkati kita. Kita betul-betul diberkati.
Apabila kita mula-mula mendengar tentang hari Sabat, Paskah, dan Perjanjian Baru, kita berasa terkejut. Namun, apabila masa berlalu, kita meremehkannya. Kalian, ini bukanlah sesuatu yang harus dianggap remeh, tetapi mujizat. Malaikat pun ingin mengetahuinya. Namun, adakah mereka dibenarkan? Hanya kita yang dibenarkan. Dengan fakta ini, kemanakah orang yang dahaga secara rohani akan pergi untuk menerima air kehidupan? Kalau bukan roh dan pengantin perempuan, tiada seorang pun di bumi dapat memberikan air kehidupan. Tetapi siapa dalam buku Wahyu bab 22, roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Bapa dan Ibu telah datang ke bumi ini. Dengan ini sahaja, sudah cukup untuk kita memahami makna kedatangan Bapa ke bumi ini pada hari ini. Tuhan datang ke bumi ini untuk mengubah dunia kegelapan menjadi dunia cahaya kebenaran. Mari kita lihat buku Yohanes bab 6 ayat 4. Buku Yohanes bab 6 ayat 4 tertulis, "Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahawa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, 'Di manakah kita akan memberi roti supaya mereka ini dapat makan?' Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, supaya sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, 'Roti seharga 200 dinar tak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja.' Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, 'Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?' Kata Yesus, 'Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5,000 laki-laki banyaknya. Ada seorang anak mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Manakala ada 5,000 orang, tiada makanan baik-baik. Jika Tuhan tidak datang ke bumi ini, dapatkah Filipus, Andreas, atau Petrus melakukan apa-apa dengan kekuatan mereka sendiri? Adakah mereka dapat memberikan makanan kepada 5,000 orang sepenuhnya? Walaupun mereka membahagikan 5 roti jelai dan 2 ikan itu, adakah itu cukup? Saya selalu memikirkan babak ini. Dan bagaimanakah kita dapat mencapai misi penginjilan kepada 8 bilion manusia? Walaupun kita ialah pendosa di syurga, kita diberikan misi. Jadi, kita memang harus menjalankannya. Kalau begitu, berapa banyakkah harus kita buat agar habis menginjil kepada semua 8 bilion manusia? Dapatkah kita buat dengan kekuatan sendiri? Selain daripada membahagikan 5 roti jelai dan 2 ikan, kita tiada keupayaan apapun. Namun, apabila Yesus berkata, "Bawalah itu kepadaku," mereka membawa itu kepadanya. Lalu 5,000 orang makan, dan bagaimana? 12 bakul diisi penuh dengan sisa. Demikianlah 7 benda yang mula-mulanya itu mempunyai perubahan. Siapakah yang buat perkara yang mustahil menjadi mungkin? Tuhan. Dalam situasi yang sama, namun jika dia tidak datang ke bumi ini, 5,000 orang yang berkumpul di sana akan kelaparan sepanjang hari. Ada 5 roti jelai dan 2 ikan, jadi jumlah ialah 7. Mungkin 7 orang boleh berasa kenyang.
tetapi yang lain mungkin tinggal kelaparan. Katakan, kita ada kebolehan untuk mengajar firman dan memiliki makanan rohani. Jika ia dibahagikan kepada 8 bilion manusia di bumi, berapa banyak dapat dibahagikan? Namun, Tuhan berkata, aku akan menurut engkau. Fikirkan baik-baik firman-Nya. Aku akan menurut engkau. Jika kita dapat melakukannya sendiri, adakah kita memerlukan bantuan? Tidak. Namun, ini ialah sesuatu yang tidak dapat kita buat sendiri. Jadi, kita harus berdoa, Bapa, tolonglah, aku memerlukan bantuan. Maka, mujizat seperti memberi makanan kepada 5,000 orang dengan 5 roti jelai dan 2 ikan, serta mengisi 12 bakul dengan sisa, akan berlaku. Bapa dan Ibu datang ke bumi ini adalah untuk membantu kita yang serba kekurangan, bukan? Adakah manusia dapat melakukan kerja yang telah dibuat oleh Tuhan? Tiada seorang pun selain daripada Tuhan. Tuhan itu datang ke bumi ini dan menubuhkan gereja ini. Dia mengajar kita kebenaran perjanjian baru dan biar kita faham Ibu Syurgawi sepenuhnya. Melalui Ibu Syurgawi, kita dapat menyelesaikan kerja keselamatan yang terakhir dan kembali ke syurga abadi. Siapakah Dia yang membuka jalan kebenaran ini untuk kita? Tuhan An Sang Hong, bukan? Jadi, kita harus menyampaikan kesukaan besar ini kepada semua orang bahawa Kristus An Sang Hong sudah datang ke bumi ini. Nabi Yesaya berkata dalam buku Yesaya 40 bahawa kita harus nyaringkan suara dan bersaksi kepada semua bangsa bahawa Tuhan bersama-sama kita di bumi ini. Tanpa Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, hal seperti dalam buku Yohanes bab 6 yang kita baca tadi tidak akan berlaku. Jadi, mari kita melakukan segala sesuatu melalui Tuhan. Sama ada berkat, ada kuasa penginjilan, semuanya datang daripada Tuhan. Janganlah kita mengubah kehendak Tuhan di pertengahan jalan. Apabila kita menyampaikan firman yang mengandungi berkat sebagaimana adanya, Tuhan yang biar kita dapat menyelesaikan Injil ini dalam seketik mata di Samaria dan sampai ke hujung bumi akan bersama dengan kita. Pada akhir zaman, menurut ramalan Mika, Tuhan sendiri datang ke bumi ini dan memulihkan hukum kehidupan, perjanjian baru di Sion. Bukankah Kristus An Sang Hong memenuhi ramalan 40 tahun takhta Daud, 3 tahun pada kedatangannya yang kali pertama dan 37 tahun pada kedatangannya yang kedua? Kristus An Sang Hong sudah datang ke bumi ini dengan nama baru Yesus, menurut semua ramalan Alkitab dan para Nabi. Jika anda tidak menerima ajaran Bapa Syurgawi, adakah anda dapat mengenal Ibu Syurgawi? Sama seperti kehidupan fizikal semua manusia di bumi diberikan kepada melalui Ibu fizikal. Siapakah yang memberikan kehidupan rohani yang kekal di syurga jika tiada Ibu rohani? Tuhan menciptakan benda bumi sebagai gambaran dan bayangan benda syurgawi. Kalian, firman siapakah direkodkan dalam Alkitab? Alkitab berkata bahawa Tuhan ialah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Sebaik sahaja perkataan Raja direkodkan, perkataan itu menjadi titah diraja. Apabila saya datang ke sini hari ini, saya mencari apakah hukuman orang yang mengingkari titah diraja. Pertama, hukuman mati. Kedua, perampasan harta. Ketiga, disebat dan dibuang negeri. Dikatakan orang seperti itu atau keluarganya pun tidak dapat hidup baik-baik di negara itu. Ini menunjukkan keberatan titah diraja. Kalau begitu,
Bagaimana dengan titah Tuhan? Kita membaca ayat Alkitab setiap hari. Buku Matius 48, Galatia 4 ayat 26, Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dan Efesus 1 ayat 7. Janganlah anggap ayat-ayat ini sebagai ayat sahaja. Kita harus berfikir, apakah akibat jika kita mengingkarinya? Kristus Ansang Hong yang hebat. Hari ini, kami sangat bersyukur atas kedatanganmu ke bumi. Pada tahun 2024, saya benar-benar memberikan kesyukuran dan kemuliaan kepada Bapa Syurgawi kerana datang ke bumi ini. Sekali lagi, kesyukuran dan penghormatan kepada Bapa. Berharap agar ahli-ahli keluarga surgawi kita akan menyebarkan kemuliaan Bapa dan Ibu ke seluruh Samaria dan sampai ke penghujung bumi. Saya tambahkan khutbah hari ini. Terima kasih.